أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Kasih Ustaz Syadat, berbahagia pengurusi taman Cik Aziz, tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izin rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu kita, menjadikan amalan kita sebagai satu amalan yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga apa yang kita lakukan pada saat dan ketika ini akan dikira sebagai satu amalan dan ganjaran yang selayaknya yang akan kita jumpa dan bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini kali pertama mai di surau tuan-tuan. Alhamdulillah, lajak mai kok ni nampak cari jalan jumpa. Duk mai dah, kok dia orang ni duk mai dah. InsyaAllah dalam ruang dan peluang yang ada ni, kita jadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang berpaksikan pada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seluruh kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan keberkatan, kehidupan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hari ini alhamdulillah kita dah tempuh satu episod baru dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala pernah sebut dalam Quran, wa idza dzukiru la yadhkurun.
dan apabila kami peringatkan kepada kalian, tetapi kalian tidak mahu menerima peringatan yang telah kami berikan. Hari ini tuan-tuan, setelah kita diuji dan diuji, ujian yang Allah berikan dan Allah turunkan pada kita, pada umat akhir zaman ini adalah merupakan satu ujian yang sangat besar yang kita tempuh sama-sama. Terlihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pernah sebut dalam Quran, wa idza dzukiru la yadhkurun. Allah berikan peringatan demi peringatan ini pada manusia, tapi rupanya manusia ni sombong, rupanya manusia ni bongkak, rupanya manusia ni enggan dan engkar kepada peraturan Allah. Akhirnya Allah turunkan bala bencana pada manusia akhir zaman kerana keengkaran dan kesombongan yang ada pada manusia. Perkara yang sama pernah ditempuh oleh umat-umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya baginda Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi yang sebelum daripada Muhammad. Terlihat bagaimana sejarah menulis, sejarah membuktikan satu peristiwa besar yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Siapa dia kaum Nabi Allah Saleh? Kaum Samud. Bisa dengar nama Samud? Kaum Samud ni tuan-tuan, mereka ni terkenal dengan architecture. Saya pergi dah tempat dia, nama dia Al-Ula. Satu kawasan perkampungan, dia nama dia Madain Saleh, kota Saleh. Madain ni kota, Saleh Nabi Allah Saleh. Tempat dia, daerah dia namanya Al-Ula. Kalau tuan-tuan bisa sampai di Madinah, dia naik ke utara Madinah lebih kurang 480 km daripada Madinah naik ke utara ni. Kawasan Al-Ula atau disebut dengan Madain Saleh ni tuan-tuan, kalau siapa bisa sampai, dia ada bukit. Bukit dia bukan lagu bukit kita. Bukit kita ni penuh dengan paku-paku pakis, pokok-pokok kecil, pokok-pokok besar. Bukit di kawasan Madain Saleh tu dia berbatu. Kawasan dia diukir, seluruh bukit yang ada tu diukir dengan ukiran yang sangat cantik. Bukan satu bukit, bukan dua, bukan tiga, beribu bukit yang ada di seluruh kawasan Madain Saleh. Datang Nabi Allah Saleh membawa agama dakwah, agama tauhid yang meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Esa. Tapi orang kaum Samud waktu tu tak boleh terima, sebab mereka rasa mereka ni di antara kaum yang hebat. Apa jadi pada mereka setelah diberikan peringatan demi peringatan, tapi mereka tak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah Saleh? Lalu Allah turunkan bala bencana pada mereka dengan panahan petir. Jadi lagu mana mereka ni? Mati semua. Satu orang pun Allah tak tinggal. Bahkan tempat yang disebut dengan Madain Saleh tu, Allah laknat keseluruhan tempat tu. Tuan-tuan, kalau Allah laknat tempat tu takkan kembang maju. Tuan-tuan bisa pergi Mesir, di piramid, tuan-tuan pergi tempat tu, walaupun tempat tu ada sejarah, kesan sejarah, tapi tak boleh maju sebab Allah laknat. Tuan-tuan bisa pergi Mekah buat haji, tuan-tuan pergi balik lagi, tuan-tuan tanya orang hak balik haji 4-5 tahun, 20 tahun sekalipun, tuan-tuan tanya dia tempat masa pergi haji tu yang paling dia teringat apa dia? Padang Arafah. Tuan-tuan pergi tanya orang hak balik haji, di Padang Arafah ada apa? Dia nanti jawab,
di padang Arafah tu ada shopping kompleks besar, lagu Tesco kita. Lagu tu kan? Ada. Nampak kalau murah sangat lah lagu tu. Tuan-tuan, di padang Arafah tak ada apa, yang ada kemah buruk. Masa zaman saya pergi tu, kemah tu buruk tuan-tuan, pacakkan kayu pacang tu. Lepas tu adalah pokok-pokok kau duk membesar. Lagu tu aja. Tapi tempat tu kalau siapa pergi, dia rasa paling seronok dalam dunia. Sebab apa? Sebab Allah titipkan di padang Arafah itu dengan berkat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab tu bila Allah turunkan satu ujian pada manusia, kita kena mengambil satu ujian ini. Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil a'ma wal basir. Apakah kata Allah, sama orang yang buta dan orang yang melihat? Allah tanya kita, sama orang hak buta dengan orang hak cilik? Confirm tak sama. Sebab tu ujian hak Allah turun mai kat kita ni, dia ada hikmah dia. Tuan-tuan tak tengok dulu masa kita terkurung sepi di rumah. Oh tuan-tuan, minggu pertama tu seronok lah, meloncat lah atas katil pasal tak kerja. Waktu mula-mula dulu depa duk umum, depa kata 18 tak payah keluar rumah, stay at home. Oi, kita lena sungguh tuan-tuan. Tak pernah jadi seminggu tak payah kerja, gaji dapat. Oi. Masuk minggu kedua dia mula cemui. Tuan-tuan, tu yang orang lelaki pakai baju kelawar, dia punya tak tahu nak buat apa, tak tentu arah dah tuan-tuan. Pi depan, belakang, pi depan, pi dapur, pi depan, pi dapur. Tu yang pintu petik air belakang. Tuan-tuan, pasal tak tentu arah. Periuk nokza berlaku musim tu. Siapa beli? Kat tangan. Macam-macam dia buat tuan-tuan. Dodoi, hak tak pernah buat dodoi pun buat dodoi jadi. Aku lah buat. Buat dodoi tuan-tuan. Tak percaya memang tak resmi kat saya. Tuan-tuan kacau 8 jam, saya kacau setengah jam. Macam bro, ada berat. Tuan-tuan, ni musim tu hak tak tahu masak pun dia kecil. Tuan-tuan, rombong ekor buat jadi you. Saya buat rombong ekor jadi you. Dia terus tak tahu nak. Allah lah ni tuan-tuan, maklumat di hujung jari Mr. Al-Mughni. Dia lalu ni tengok, bukan orang di sentuh meja, jatuh mampus. Yang dia main letak depan-depan di bawah. Tuan-tuan, meja orang dia bukan ada mahal ni. Tuan-tuan tahu dalam kaedah hidup kita, Allah uji kita dalam peringkat yang sampai macam tu. Apa hikmah dia tuan-tuan? Di antaranya kata para ulama, ketika mana Allah uji kita, sebenarnya Allah nak bagi tahu ada 4 hikmah. Pertama, Allah sebut dalam kitab, disebutkan oleh sekalian para ulama, ketika mana kita diuji, pertama hikmahnya apa? Kita nak memahami bahawa itulah nilai konsep agama yang sebenar. Betul, kita rupanya baru faham. Bila Allah uji kita dalam suasana yang macam ni, baru kita faham, rupanya lagu ni konsep beragama. Sebelum ni tuan-tuan, pernah kita duk bayang tengok dalam suasana yang kelam kabut lagu ni, pernah kita duk bayang soh kita jarak lagu ni. Sebelum ni orang duk main hang kena rapat soh, kalau hang tunggang soh, iblis duk celah hang. Lah ni tuan-tuan, kita duk jarak bukan takat iblis, bapak iblis boleh masuk. Dia pun duk pening, dulu tak boleh, lah boleh. Tuan-tuan, tak tahu je dah. Mula dulu PKP, kita tak pernah dengar Tok Bilal pun pening, confused tuan-tuan. Duk tanya Tok Imam ni 14 kali, Tok Imam nampak kecil besar. Dulu orang duk habaq hang kalau azan, hayya ala salat, hayya ala salat, tegak kepala Tok Bilal. Lah tak ada dah hayya ala salat. Mula PKP tu dia kata ganti dengan kalimat
sallu fi buyutikum. Dia bertanya tu imam, betul ke aku nak cakap ni? Dia kata betul. Dia pun tak tahu nak lagu mana. Sallu fi buyutikum, mayanglah hang di rumah. Dulu tuan-tuan, mula-mula dulu kita duduk di rumah, tu imam sebelum tu dah ajak kita main mayang Jumaat. Lah duk habaq, siapa main mayang Jumaat dosa. Pening kita. Duduk di rumah kan buat apa? Tuan-tuan flashback balik, tuan-tuan tak pergi mayang Jumaat, tuan-tuan buat apa di rumah? Lena. Tu yang keluar rumah tu putih salah. Dulu aku tengok hal lagu hitam dia kata keluar 4 bulan putih salah gebu kalah negro. Oi kita ni kira duduk di rumah tu headset ni tuan-tuan sampai cemui main tak tahu apa hal ni. Nak cerita hikmah apa yang berlaku dalam proses kehidupan manusia. Rupanya Allah nak mengajar kita bahawa kita kena faham konsep nilai beragama. Bukan senang tuan-tuan. Berapa lama kita tak pergi sembahyang Jumaat. Ni mai pula depa kata kena pakai lagu mah yang kupur mah. Melu gantung di dagu lah buat je. Kita bawa dah main-main surau sampai-sampai dah tongkat dah, mas tak bawa, patah balik pula. Allah terlupa mas. Balik tak foto pula. Tanya balik dulu, ambil mas, lupa. Terlupa mas betul ni masuk. Pening je dah. Main-main pula sejadah pula tak bawa. Allah terlupa sejadah pula, patah balik pula. Sebab orang kat. Main-main pula depan tutup paip air. Dia tak boleh ambil wuduk. Jenah tahan kentut kita. Tak? Ui, pening kita. Dulu ayak lang kolah tu boleh duk cedok ni. Lang kolah boleh berbuang ayak. Saya pergi mengajak satu masjid di Kulim. Di kuliah lepas PKP ni lah. Dia kata, Ustaz, kolah tak ada ayak. Habis tu, paip kami kunci semua. Oh, dia orang zalim dulu. Saya tuan-tuan spare ayak lagu ni, ambil takut terkejut. Apa tak balas rumah dekat. Ni kalau penceramah terkejut lampu buat je. Tak nak patah balik dengan tadi betul penceramah pula. Jebon tu. Dia buat dia ikut lah. Bawa spare ayak dulu dah kata. Kau terkejut. Tuan-tuan, ni zaman yang kita sedang diuji dengan wabak dan satu ancaman yang sangat bahaya. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, ujian yang Allah turun pada kita bukan cara-cara. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Mekah. Sampai masjid dan surau sunyi, lenyap, sepi, tidak berpenghuni. Kita boleh bayang bagaimana suasana yang kita rasai hari ini tak pernah dirasai sepanjang hidup kita. Tuan-tuan hidup 50 tahun. Hak umur 50 lah. Saya muda lagi, umur 18. Sebab sangat murah. Tuan-tuan nak cerita hidup kita lama. 50 tahun kita hidup tak pernah kita rasa suasana yang lagu ni. Inilah yang Allah nak uji manusia. Dan akhirnya kita memahami bahawa di sana ada nilai konsep beragama. Yang kedua, rupanya dalam ujian akhir zaman kata para ulama, waktu inilah manusia terbentuk dengan sifat takwa dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam konsep nilai takwa, Sayyidina Ali menyebut di sana sifat orang bertakwa itu ada 4. Pertama, kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil. Orang yang ada sifat takwa, maknanya dia betul, dia ada nilai takut dia pada Allah yang bersifat dengan sifat keagungan, al-jalil. Maknanya apa? Orang yang takwa ni, dia sungguh rasa takut dia pada Allah. Takut sungguh dia. Orang bertakwa. Hang cerita pasal dosa dan pahala, dia rasa cukup takut. Dia cerita tentang azab dan api neraka, dia rasa gerun sungguh dengan azab api neraka.
Ada orang yang tak peduli tuan-tuan. Hang cerita pi apa pun kat dia. Kita pun habaq ada hang jaga-jaga duduk tu neraka tu panah. Dia ada ya. Sebab apa? Sebab dia tidak ada rasa takut dalam diri dia. Entah. Main dulu saya pergi satu rumah di Sungai Petani. Dia bercerai dengan bini dia. Dia duduk dengan anak dia umur 16 tahun. Pencen askar. Badan besar. Lepas pencen makan banyak, orang kali duit pun banyak. Badan naik. Bila badan naik tuan-tuan tak larat jalan. Sombong. Bila badan naik lalu tu jadi segar. Badan naik besar, tak boleh berjalan, sakit lutut, sakit orang, sakit paha, semua sakit. Duduk lena. Sampai nak pergi tandas pun tak boleh. Dalam kecil, dalam botol yang ni. Tak di ujung kaki. Sampai tuan-tuan, subhanallah. Tengok subhanallah, dia punya rumah tuan-tuan. Tak ada satu tempat tak boleh kita nak duduk dan salat. Rumah dia tu tak ada satu sudut hak kita boleh nak duduk. Tumpang duduk sah pun rasa tak boleh. Apatah lagi kalau kita nak salat. Saya masuk dalam ruang tamu dia, nak duduk, nak tumpang duduk di bawah ni, tak ada sofa. Tak apalah, tang sofa tu satu hal. Nak duduk di bawah ni tak gemuk. Rumah taman nak duduk di bawah tak gemuk. Macam mana tuan-tuan hidup dia dengan salat? Sebab tu kalau kita hidup dalam suasana yang tidak tentu arah, maknanya ada benda yang something wrong there. Ada benda yang tak betul yang kita buat sehingga akhirnya Allah tarik nilai kebaikan dalam hidup kita. Sebab tu rumah tangga kita tuan-tuan, kita titipkan dengan nilai keberkatan. Jangan buat masuk satu elemen maksiat dalam rumah kita. Setiap sudut rumah kita tu boleh semayang. Pastikan setiap sudut rumah kita boleh solat, boleh duduk dan boleh semayang sama-sama. Tu nilai takwa yang terbentuk apa yang berlaku ni. Sifat yang kedua, kata Sayyidina Ali, al-amalu bitanzil. Apa dia tu? Yang kedua ialah kata Sayyidina Ali, beramal dengan apa yang diturunkan. Turun melalui apa ni? Kitab Al-Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turun main kitab Quran tuan-tuan kat kita. Alhamdulillah sebulan kita tak main semayang di surau, kita semayang di rumah tarawih. Kita lah tok imam, kita lah tok bilal, kita lah tok siap. Baca. Dulu kita duk komplain kat tok imam baca panjang. Lah ni kita baca pendek kulhu ya. Bini kita pun tahu lah, kira dia ni kulhu lah. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, bagi salam bangun pula rakaat ketiga kulhu juga. Dia kata hak ni antara touch and go, jimat zuhur. Oi, rupanya bini dia bangun tahu abang aku duk komplain buat kat belakang ya. Rupanya dia imam kulhu. Tu masalah kita. Mai pula habis-habis Ramadan raya pula ketak tuan-tuan lagu perkisah no, baca khutbah di rumah. Padahal depan dia tu kawan ramai pun bini dia nak dia pakwan. Ni pegang duk lagu tu. Yang dia had sebelum ni komplain berkata tu imam dia lagu tu baca panjang, had berderas suara, had slow, semua komplain. Tak kena saja. Tak dia main-main perkisah terus. Duk tu baca alhamdulillah. Padahal depan dia 4 orang anak dia hari-hari jumpa. Tu kita punya tak ada arah tuan-tuan. Dia pegang batang mok, pegang batang penyapu, pegang semua. Contoh pun dia galak. Ada orang main jumpa tu imam nak pinjam tongkat surau. Hak tu lagi zakat. Dia tadi tak ada tongkat. Awak nak buat apa? Nak pinjam macam khutbah. Kalau seorang pinjam takkan nak belah dua. Tidak. Ni nak cerita dalam kehidupan kita,
Allah uji kita. Apa yang Allah turunkan melalui kitab Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Maknanya kena fahamlah Quran. Allah sebut dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati fid dunya wa yawmal qiyamati fid dunya wal akhirah. Tuan, Allah sebut, apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kamu kufur kepada sebahagian kitab yang lain? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kamu kufur kepada sebahagian kitab yang lain. Tuan, maknanya apa? Kita rasa hak kita suka kita ambil, hak tak suka kita tinggal. Jadi lagu mana ni? Asyaddu, kata Allah, ingat waktu itulah kami berikan ni syiddah, satu kekerasan yang kamu akan rasai waktu kamu duduk di padang api neraka. Sebab apa? Kamu ambil apa yang kamu suka dan kamu tinggal apa yang kamu rasa benda tu tak boleh pada kamu. Hak ni sangat bahaya. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, bila Allah waktu Al-Quran, kita kena faham, bertadabbur dengan ayat Quran yang Allah waktu turunkan kita. Tadabbur dengan Quran, tuan-tuan, bukan faham isi dia, bahkan faham, tadabbur, dan akhirnya melaksanakan apa yang Quran sebut. Kita baca Quran, tuan-tuan, oi bagus kita. Ramadan tahun ni, tuan-tuan, 30 juzuk habis. Sebelum tu tak habis, pasal boleh keluar rumah. Ni semua duduk di rumah, tuan, tak tahu buat apa, habis 30 juzuk. Tu hikmah. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok kita, apa yang ada terkandung dalam Quran, waktu itu kita cedok ilmu yang ada dalam Quran. Ya. Ilmu yang ada dalam Quran ni luas. Tuan-tuan nak cari apa, semua ada dalam Quran. Habaq ya. Ilmu geografi ada, ilmu sejarah ada. Dia tanya pula, ustaz, ilmu bahasa ada lagi, ustaz, ilmu matematik ada. Tuan-tuan, dia tanya, ustaz, kalau lagu semua ada, ustaz, kalau ilmu masakan ada? Ada. Tuan-tuan nak cari resepi apa dalam Quran, semua ada. Murah, ustaz, kami baca tak nak ada apa. Ada. Tuan-tuan nak tahu resepi apa? Buat kuih samprit ni nak ayat, ada. Ada apa tak? Betul. Ini ajaran sesat apa dia kata? Sesat apa Quran sebut? Tuan-tuan baca balik, baca bagi faham. Dia kata, ustaz, kalau buat dua-dua ada dalam Quran? Ada. Ustaz, buat ketupat pun ada. Tuan-tuan nak tanya apa? Resepi apa dalam Quran? Semua ada. Samprit ada. Buat pengor pun ada dalam Quran. Ha? Dia kata ayat mana? Jom Ustaz sebut. Satu ayat yang Allah sebut dalam Quran. Allah kata, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang hak tahu kalau hang tak tahu. Cukup lah. Tuan-tuan kalau tak tahu buat samprit, pergi cari orang hak tahu buat samprit. Jangan jadi bodoh lah. Maknanya kalau tak tahu buat pengor, pergi cari orang hak buat pengor. Kalau tak tahu buat tupat, pergi cari orang hak buat tupat. Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Hang tanya orang hak tahu kalau hang tak tahu. Jelas ayat Quran. Bila kita faham dan tadabbur apa yang ada dalam Quran, selamat hidup kita dunia akhirat. Sifat yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga disebut oleh Sayyidina Ali, al-isti'dad li yaumir rahil. Bersedia untuk kamu temui hari kematian. Itu sifat orang bertakwa. Kita hak duduk lagi, kita sedia tak dengan saat kematian? Hak nak mati ni bukan tunggu tua. Muda bermati, tuan-tuan. Muda. Baru ni tuan-tuan tengok, dah satu budak umur 3 tahun. Dia ada satu keluarga, dia pergi bagi kat keluarga angkat minggu lepas.
berita sebut. Lepas tu dia pergi ambil anak angkat dia buat balik. Dia pergi ambil anak kandung dia daripada keluarga angkat tu buat balik main rumah. Pasangan suami isteri, keluarga angkat bela daripada kecil, dia tak puas hati kot, dia buat balik anak dia selepas 3 tahun. Duduk di rumah pun tak tentu arah tuan-tuan, dia mula pening. Orang kali anak tu buat sampai 3 tahun. Tuan-tuan, dia ambil batang penyapu, dia katok kaki anak dia, had boleh jalan, cacat. Dia kurung anak dia dalam sangkar kucing. Dia sangkar tu tuan-tuan, boleh buat batang penyapu tu, dia tojoh anak dia. Tojoh dia, luka sini, patah ni, pecah kepala, dia tojoh dengan batang penyapu. Tuan-tuan, dan akhirnya disimpah dengan air panas. Lah 2 minggu lepas dapat berita anak dia mati. 2 tahun, 3 tahun umur anak. Maknanya kematian ini bukan dia datang pada orang tua. Kematian ini boleh datang, jemput kita anytime, bila-bila dia boleh jemput. Tapi hak nak mati dulu tuan-tuan lah. Saya lambat lagi lah, sebab saya muda lagi. Ceritanya bila kita dah dijemput Allah, kita buat tak persediaan? Al-isti'dad li yaumir rahim. Sedia ke tidak? Ni mai surah, kita sedia ke tidak? Bawa hati yang terkenih ke tidak? Kita mai ramai malam ni tuan-tuan, 500 orang ada masuk al-wa'ad. Alhamdulillah ada kan? Mai ramai ni kita mai. Pasal apa mai? Sebab kita nak bersedia dari sudut kematian. Amal kita sikit. Dulu zaman muda-muda kita duk ya-ye tuan-tuan. Ni zaman tua-tua ni kita dah kuat insaf. Zaman muda kita dulu sakat tuan-tuan. Kira karaoke lah zaman, tapi bukan tuan-tuan lah, cerita Zimbabwe ni tuan-tuan clear. Zaman muda dulu tuan-tuan, ya lah tuan-tuan. Main bola sepak tu kira seluar pendek lah, duk kat sudut padang tu telok pun nampak 2 minit. Zaman tu zaman lodak lah tuan-tuan. Sebab zaman dulu ni kira skap lah, ikat kau ni ada hak free hair pun lah, dia keluar ni. Zaman tua ni dia baru bubuh duduk. Nampak tak? Sebab tu dalam kehidupan kita kena bersedia. Hidup kita tak lama, life is short. Hidup kita sikit je, singkat saja. So inilah ruangnya untuk kita bersedia soal dan saat kematian yang akan kita tempuh. Yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang keempat ialah ar-ridha'u bil qalil. Belajar untuk kita reda walaupun sikit. Belajar reda. Sifat orang bertakwa ni tuan-tuan, bila dia reda dengan hidup dia. Rumah kita takat ni kita dah beli dah 3-4 tahun beli rumah, reda. Kita tengok rumah orang besar, reda. Kan? Kita tengok orang lain beli kereta besar, kita kereta kecil, reda. Belajar reda dalam hidup kita. Dan keluar kasut kita hilang, reda. Bagaimana kasut hilang? Saya ada satu minggu lepas, ada satu pakcik tu, dia turun satu masjid, saya pergi kuliah lah. Dia kalau start kuliah ni, dia keluar paling last. Dan orang lain semua keluar lah, ustaz baru keluar lah tuan-tuan. Di tangga masjid tu, pakcik tu dia gelabah. Tu imam tanya, awak cari apa? Cari kasut. Orang kena kata kasut lah, selipar. Kasut ni hilang pula lah. Hari tu mai pun hilang, ni pun hilang. Dia marah. Sambil duduk kritik pun tangga, hilang pula lah. Apa dia berkenan sungguh kasut kita. Kita duduk tengok ya. Ni yang lagu ni malas main surah masjid ni. Memang orang masjid ni semua baik lah, semua telefon belakang. Udah marah dulu. Tu imam kata, awak yang marah sangat ni, halah, anak beli di Australia, kasut beli Australia. Punya sakan kita tengok huyuk main masjid bawa kasut Australia. Masalah kita lagi hebat, kasut kita jemput. Dia Australia, kita kasut jemput. Dia RM40, kita RM2. Mana hebat tuan? Kasut jemput lagi hebat, hilang pun tak ada apa.
Baliklah kaki ayam tu buat je lah, hilang. Ni nak cerita banyak reda. Dalam hidup kita kadang-kadang tuan-tuan cuba tengok, Allah bagi seorang ni rezeki dia lebih. Hak kawan ni rezeki dia kurang sikit tapi lebih tempat lain. Hak kawan ni dia rezeki dia lebih tempat ni, kurang tempat ni. Rezeki nikmat seorang ni tak sama. Hak kawan ni nikah terus dapat anak. Oh, nikmat dia. Hak kawan ni kahwin 12 tahun tak dapat anak. Ada tak? Nikmat dia pada tu dia boleh lah pergi melancong, duit banyak, anak tak ada. Hak kawan ni tiap-tiap tahun ada anak. Subuh bini dia main PKP, bukan takat dia COVID, positif datang ni, tak ada arah nak buat, keluar bini mengandung 4 bulan. Tak ada walik. Alamak kita pedih dia tahu tak pedih ustaz, bini saya 46 lah mengandung pula, buat lagu mana? Rezeki. Ada hak yang awal tu mengandung, lepas tu beranak, hujung tu mengandung pula lah. Dia disakan semua, duduk kelebek menentang apa, tak ada kerja apa semua, mengandung pula. Anak halah tu umur 19, ni mai pula mengandung, dia pening ni ria 40 hari. Tuan-tuan, cerita dia belajarlah kereta. Hari ini Allah bagi rezeki kita dari sudut yang lain. Orang Allah bagi rezekinya, anak dia berapa 12 orang. Tengok pun lagu tak percaya, dapat lagu muda. Tengok orang cerita. Hak kawan ni nampak lagu tua, anak tak ada. Tiap-tiap tu pergi melancur, update pula gambar dalam Facebook. Pergi Australia, duk sat pergi Amerika, duk sat pergi Turki, duk sat pergi Jordan. Yang kita tengok kecil besar. Remove Facebook dia, punya deki kita. Nak buat lagu mana dia tak ada anak, dia pergi melancurkan bini dia. Kita nak bawa anak 12 orang, mau pada tiket seorang 1,000, 12 orang tak 12,000. Macam tu yang tak pergi mana, habis-habis tak ada guna cerai kita. Kan, duduk dalam pokok tu dia cakap gambar, orang tanya tak mana ni, oh ni jauh ni, tak mana ni, jauh, tak mana ni, gunung cerai. Nak tahu model bukan banyak. Saya ada sebelum tahun sudah ada satu orang makcik, saya kuliah tetap di Pulau Pinang di satu masjid. Makcik ni tuan-tuan sampai satu habis kuliah lagu ni lah, maka untuk imam apa semua ni dia terkuasa masjid. Ada satu makcik ni tua, kira tahap menopos ya. Dia mai dia kata, ustaz ambil pada lah ustaz, dia kata, oi mai dia ambil pada ustaz. Pada siapa pula dah. Dia kata ambil kok dia rasa ni kok. Ambil dia kata kok ni Facebook ustaz ambil tak mau terima kita jadi friend dia. Satu berpada. Tua lah tuan-tuan, ingatlah 70 lebih dah kan. Dia kata ambil pada ustaz. Saya kata dia kata kok, kita berbuh lah kok baju lah, tapi nampak dia repot semua lah. Dia kata ambil ustaz kok duk apa, ustaz dia tak accept Facebook kau lah. Saya pun tanya, minta maaf lah tak orang pasal. Saya ni, friend Facebook saya ni 40 kali dah 1,000 orang. Dia tanya dia, kau pakai nama apa? Dia kata, kau pakai nama Ros. Nah, itu tu bicara pula nama apa dia berubah lah nama, tapi bukan nama dia. Ros apa tak tahu lah. Tadi kalau bicara pula, ni rekam ada ni. Apa saya ni? Bubur apa tau. Saya balik duduk atas kereta tuan-tuan, rasa bersalah sungguh. Balik ni kelebek lah, handset nama kok ni, pun cari ada terus pembalak lah. Pipi saya pun terima lah handset dia jadi kawan friend Facebook aja pun. Tuan-tuan duduk celah tu tuan-tuan, seminggu tu tang dia saja, gambar dia ni dia update sungguh tuan-tuan. Gambar dekat bunga ros, duk buat tu tua lah, duk tu. Sekali dia bunga celah telinga, sekali dia pegang bunga celah mulut, geli keleman aku tengok. Kalau 18 tak apa, ni 81 dah.
Saya lah tuan-tuan tengok deboh gambar dia menikah. Tahun 40-an ke tak tahulah. Dia tengok gambar ni tuan-tuan. Gambar tu dah limpah makanan ni, cerit-cerit ni. Dia tengok gambar hitam putih. Orang dulu menikah mana pakai tudung, tuan-tuan. Orang dulu ni tahun 40-an ni, kira dia zaman tu zaman orang panggil jahil semua orang masa tu. Pasal tak ada kuliah-kuliah lagu ni tuan. Dia pergi dekat gambar sanding dengan lelaki dia. Saya remove terus tuan. 2 kali tu kalau aku pergi macam aku lari orang zaman dah. Jangan jumpa lah. Jadi dia kata padam pula. Tuan-tuan, padan patutlah nak buat gambar-gambar kita zaman muda. Jangan tunjuk kejahilan kita. Tu yang kena belajar dengan ilmu agama. Ni kita faham bahawa pengorbanan yang kita lalui hari ini telah pun dilalui oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu daripada kita. Lama tuan-tuan, Nabi dan Rasul ni dah lalui sejarah pahit yang sangat detail. Kita hari ini sikit aja ujian kita. Ujian kita apa? Tak boleh keluar rumah. Apa bulan? Dan tu ujian kita. Allah uji kita seorang-seorang ni tak sama. Setiap orang ni Allah uji kita. Ada orang yang Allah uji dengan mak tua. Nikah tiba-tiba dapat mak mentua kontrol. Ada riau dia tuan-tuan, lelaki main pejabat saya. Nikah riau. Saya tahu riau dia apa? Dia kata ustaz, mak mentua ni kontrol. Daripada duit, nak beli kereta apa, nak beli rumah tang mana, semua kontrol. Mak mentua tu pun jenuh kita dapat wudu tuan-tuan. Kalau aku cubit paha mak mentua, padah muka dia. Macam-macam kita. Ada orang yang Allah uji dia dengan pekerjaan. Kerja kena buat. Tuan-tuan, riau kita. Ada orang yang Allah uji dia dengan kesihatan. Sakit. Tadi saya pergi satu orang pergi tengok orang di hospital. Tuan-tuan, dia di pencet sekarang. Teruk tuan-tuan, tengok tangan dia teruk. Bukan tak nampak apa jari. Kaki pun teruk. Sister tu kata, ustaz main sah. Saya tahu sister, ustaz malam-malam meracau lah. Hak katil ujung pun meracau, hak kedua pun meracau. Saya kata tu dia lah, tak buat yasin lama. Dia kata tu lah nak jemput ustaz main buat yasin ni. Saya kata boleh, tapi nasi Arab lah. Dia kata okay, no problem, minggu depan. Tuan-tuan kalau nak jemput saya boleh, bila nasi Arab. Nak sebut kata apa? Dia meracau kan, hak rumah meracau, hak tu meracau. Tapi sungguh kan, kalau pergi hospital kan, tuan-tuan dengan pergi seorang diri kalau malam, macam-macam kelibat-kelibat pelik kita jumpa. Tangga pun keras. Kita semua tak tahu memang keras tu kan. Tangga meracau tuan-tuan. Alhamdulillah tadi tu bagi ayam ada, dia minum ayam nampak settle lah. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, maknanya bila kita belajar dengan apa yang Allah turunkan pada kita, belajar redha dengan setiap ujian yang Allah bagi. Bila belajar redha, ada nilai redha dalam diri setiap di kalangan kita, selamat hidup kita dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, ni kita nak main pula sambutan Hari Raya Aidil Adha. Aidil Adha ni tuan-tuan, kita disunatkan untuk korban. Satu nilai yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita nak bawa dengan nilai erti sebuah pengorbanan ni, nak cerita tentang pengorbanan ni setelah dilalui apa yang kita lalui hari ini, yang Allah sebut dalam Quran, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nilai sebuah pengorbanan tak boleh kita beli dengan RM2. Tapi bila kita faham konsep pengorbanan dalam Islam, kita selamat. Sebab tu tuan-tuan, bila kita korban seluruh harta, jasad kita, ideal, fikrah kita untuk Islam, bawa nilai dalam hidup kita. Ni kita berkeluarga, ada isteri, ada anak-anak, kita ada kerjaya, kita duduk dalam taman, surau kita pula canggih manggih. Pasal baru buat surau ni.
Aircon pula ada. Dulu aircon tak ada, mereka kata aircon tak ada, hangat. Lah ada aircon, mereka komplain pula aircon sejuk sangat, dia kata. Kita ni kira komplain lah hidup kita. Hangat mengkomplain, sejuk sangat mengkomplain. Ni, belajar dengan nilai pengorbanan. Apa yang kita boleh bantu untuk agama Islam, bantu. Tuan-tuan, ada satu orang anak muda, tuan-tuan biasa dapat tak satu WhatsApp yang dia duduk Karang, gurut kuliah Masjid Batu Tiga, Masjid Jeniah, Masjid ni siapa pun kuliah dah. Tuan saya dapat. Kadang-kadang kita dapat guru Sik, sagi mai Sungai Tani, apa Kulim, sagi mai Penang tu, masih berjelak. Tuan-tuan tahu satu hari tu saya pergi ceramah di Pulau Pinang. Tengah duduk makan, tu imam kata, Ustaz, saya dapat tak satu WhatsApp yang dia ada masjid dan pengkuliah dia. Kitab apa dia baca dan pengkuliah dia susun. Kalau tuan-tuan bisa tengok WhatsApp tu. Ya. Saya kata besoklah dapat. Dia kata Ustaz tahu siapa buat. Dia tunjuk ni sebelah Ustaz ni lah, orang muda. Dia buat, dia susun. Kalau kita pening tu tuan-tuan, ada berapa ratus masjid yang dia susun. Jadual dia dapat mana kita pun tak tahu. Maknanya apa? Ada kepakaran, kita buat satu bentuk apa yang kita ada, kita laksanakan. Macam ni lah tuan-tuan. Kan? Ni, duduk rakam ni. Tak tahu dia nak tayang bila, pasal live dah mampu aku. Kan? Maknanya ada kepakaran. Punuh. Tuan-tuan ingat ni peri kan tuan-tuan? Data ni kena bayar. Macam orang hak duk rakam audio kuliah, Zoom kuliah, apa lagi kuliah-kuliah tu, semua berbayar. Bayar tu dah sudah data lah. Bukan peri. Kita alhamdulillah boleh duduk okey lah. Ni pun cabaran juga, pengorbanan juga. Tuan-tuan ingat ni main kuliah ni, ingat tak muah ke tuan-tuan? Ni pun korban. Tu yang mula-mula main cari dinding lah. Aku tak ada, aku dinding, aku dinding kan tak. Sampai berapa? Ni korban lah, ni pengorbanan ni. Korban tuan-tuan, ingat duduk saja tak dengar. Oh dengar tuan-tuan, oh itu yang duduk melintang kau ni. Dia tarik kaki kiri dia keluar. Tuan-tuan, sekali dia melintang kat tu pula. Lenguh lah tu cerita, duduk silap tak boleh. Mereka kata tua dah. Darah pun dia tak betul lah tuan-tuan. Itu yang duduk silap, dia tarik kaki silap keluar pergi ke depan. Tu maknanya apa? Lenguh. Pengorbanan hak kita main ni Allah balas. Hal itu kena main lagi lah. Barulah ada catatan amalan. Kalau tuan-tuan tak main kuliah, tuan-tuan pergi duduk taman, duduk di kedai kopi. Tuan-tuan pergi duduk taman, duduk di rumah, tengok otak berita. Orang dulu dia panggil otak berita. Otak tu mana? Auta. Otak berita. Orang tuan-tuan dulu berita dah auta. Dia panggil otak berita. Zaman PKP duduk di rumah 3 bulan tuan-tuan, cerita semua mak nenek kita tengok. Lepas ni siaran apa, lepas ni siaran apa, tu yang pakat tengok Lieutenant Zanau. Dapat tengok kat saya. Tak sedap pun tengok orang. Nur 2 pun tengok sampai habis episod. Kita clear tuan-tuan. Tapi mana saya baik dia tak Nur Sajak dia. Sajak lagi clear tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, maknanya nilai sebuah pengorbanan kita tutup dia dengan pengorbanan yang kita buat atas dunia, supaya apa yang kita buat ni lah yang akan kita bawa tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bila kita berkorban dengan apa yang kita ada hari ini, akhirnya memberikan satu kebaikan dalam hidup kita. Bukan dunia saja, bahkan yang paling penting matlamat kita ialah kita nak menuju kepada jalan akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kadang itu tuan-tuan pada malam ini. Tak boleh lama, pasal dia kata masuk insya-Allah kita faham, insya-Allah apa yang kita buat, apa yang kita laksanakan hari ini, moga-moga dia menjadi satu amalan yang baik untuk kita bawa. Mudah-mudahan amalan-amalan inilah yang akan kita cernakan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kebaikan itu adalah kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita, gunakan sebaiknya. Dan apa yang kita lalui hari ini, anggap ia sebagai satu kenikmatan yang Allah turunkan dan Allah berikan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak tuan-tuan.
InsyaAllah ada ruang, ada peluang, kita jumpa dan jumpa lagi lah pada waktu-waktu yang lain pula insyaAllah. Terima kasih banyak. Jaga diri elok, jaga lisan, jaga tutur bicara, jaga akhlak, jaga adab kita, dan jaga akidah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. Terima kasih banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.